Sebaik-baik sedekah itu bahawa engkau kenyangkan perut yang lapar. Qala musannif rahimahullah taala, hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Baihaqi sehingga sampailah sanad dianya kepada sahabat ialah Anas bin Malik. Satu hadis yang sangat ringkas. Itu Nabi kata afdalus shadaqati. Mana sedekah yang paling afdal? Amal sedekah itu sendiri adalah amalan yang sudah afdal, yang sangat afdal dari agama. Mana as-sedekah, sedekah itu sendiri adalah satu amalan yang sangat lebih dah, yang sangat afdal dah. Di dalam banyak amal-amal Islam. Walaupun dia tu bukan duduk nombor satu, tapi di antara amal yang sangat besar, yang sangat utama di dalam agama. Kerana dia melibatkan, Allah panggil kesempurnaan iman seorang itu, dan juga melibatkan tentang memajukan agama. Dan benda ni apa sebut dari segi lafaznya, dari segi falsafah makna dia. Sedekah itu sendiri ambil daripada perkataan sidqun. Sidqun maknanya benar. Yang mana amal sedekah ini, orang yang melakukan amal sedekah maknanya orang yang sangat benar pada agamanya. Mana dia tak bohong dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana dia tidak berlawak dengan pengakuan dia, penyerahan diri dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia dapat melakukan amal yang sangat berat ini. Di amal sedekah ini satu amalan yang sangat berat. Bapa sangat berat kerana kita telah diperangaikan, ditabiikan dengan saya kepada hamba. Jadi bila kita ni ada dalam pagi perasaan jadi suatu tabiat saya kepada hamba, maka untuk kita mengeluarkan harta kita kepada orang lain,
dengan tidak ada muawadhah ni pertukaran, itu payah. Malaikat oleh kerana kita termotivasi dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan sebab itu kita jadi kuat mujahadah. Mujahadah kita lawan. Kalau ikutkan hawa, hawa mana hawa yang diikuti, ikut hawa kita, keinginan kita, mana kita tak suka. Manakala kita keluarkan harta kita kepada orang lain dengan tidak ada imbalannya. Tapi oleh kerana di sana janji Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat, yang sangat besar kepada kita di akhirat pula, maka itu memudahkan untuk kita menawan hati kita supaya Allah panggil kita boleh melaksanakan amal sedekah. Orang yang melazamah, yang sentiasa melakukan amal sedekah ni, amal sedekah itu sendiri sebenarnya adalah sebagai satu latih kepada dia untuk menjadikan dia tu orang yang sangat benar pada agama. Amal sedekah ni setengah daripada cara kita nak latih begitu. Kita nak berlatih, nak latih jadi kita nak train dia, kita nak ajar dia, kita nak didik dia kita supaya kita jadi sangat benar pada agama. Maksudnya kalau kita sanggup mengorbankan harta benda yang kita sangat sayang itu, kerana agama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bermaknanya itulah menunjuk kebenaran hati kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak bersedekah, selain daripada manfaat-manfaat dan kelebihan-kelebihan yang lain, maknanya antara kelebihan yang kita tidak nampak, bahasanya amal sedekah ni boleh menyebabkan hati kita tu jadi benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus kita dapat menukiskan, dia panggil unsur-unsur sifat munafikin, nifaq, sifat munafik. Jadi maknanya dengan sebab tu maknanya ni cara kita nak latih. Kita nak latih diri kita supaya kita jadi sangat benar dengan agama. Jadi amal sedekah itu sendiri Allah panggil berada pada satu tahap kedudukan yang sangat tinggi daripada sekian banyak amal-amal Islam. Bermaknanya amal sedekah itu secara umumnya adalah amal yang sangat afdal. Kemudian bandingan kepada sedekah-sedekah itu pula, yakni jenis-jenis sedekah dan cara pelaksanaannya dan sasaran, kerana sedekah ini merupakan al-panggil infak kita dengan harta benda kita. Secara Allah panggil asal bukan sebenarnya bukan harta benda saja. Selepas ini kita akan lihat yang dinamakan sedekah itu bukan sahaja melibatkan harta benda. Tapi yang paling zahir dan segera faham kepada kita bila kita kata sedekah ialah dengan harta benda. Jadi di antara pelbagai sedekah yang dilakukan oleh kita hamba ini, di sana dia ada pula yang paling lebih pula. Sedekah itu sendiri adalah suatu amal yang sudah lebih nak banding dengan amalan-amalan yang lain. Melainkan amal solat, amal semaya. Tapi sedekah ini dia ada tahap-tahap dia yang berbeza, permainan. Maka di sini irsyad daripada Nabi, maksud Nabi nak tunjuk kepada kita, dalam banyak kita bersedekah itu, sedekah yang macam mana merupakan sedekah yang paling utama, yang paling afdal, yang bermakna yang paling dianjurkan oleh agama. Mana yang diminta maknanya supaya kita melakukannya. Jadi sebagaimana biasa apa sudah asas dia cara percakapan Nabi. Dan juga begitu juga man Al-Quran. Ini hadis ini makna Nabi riwayat dia panggil apa? Ayat kenyataan panggil. Dalam bahasa Arab dia panggil jumlah khabariyah. Ini Nabi riwayat pada hakikat dia. Nabi nak suruh. Begitu maksudnya. Riwayat kata sedekah yang paling afdal dia yakni mengenyangkan perut yang lapar. Goyak, tapi maksud dia nak suruh, mana bersedekahlah kamu, kepada mana usahalah kamu untuk orang panggil mengenyangkan tubuhnya. Itu maksud dia. Goyak, tapi makna dia nak suruh. Mana kita goyak kelebihan sesuatu, nak suruh. Kalau kata kita nak suruh beli kitab tu, kalau obat nak suruh beli obat, goyak kelebihan obat. Cara orang panggil goyak, tapi maksud dia nak suruh. Nabi pun macam itulah juga. Jadi amal sedekah adalah amal yang sangat lebih dah. Kemudian di antara banyak-banyak bersedekah itu, yang paling afdalnya, yang utamanya sedekah yang macam mana? Itulah yang Nabi kata, afdalus sadaqati an tushbi'al kabidan jari'an, kamu mengenyangkan perut yang lapar.
Ya karena sedekah ini dia berkaitan dengan atiyah, makna pemberian. Jadi keperluan dari segi status kehidupan manusia dengan menisbahkan kalau panggil kepada keperluan ataupun masalah kehidupan manusia di atas dunia ni. Perkara yang paling kita terdesak nak kepadanya dari segi kehidupan dunia ialah nombor satu sekali ialah nak sanggo nyamu. Nak sanggo nyamu. Ialah Allah Ta'ala jadikan sebab bagi terdirinya pendirian Allah panggil tubuh badan hidup. Maksud dengan kata lain, maksud kita ni boleh hidup. Nyawa kita tu Allah panggil boleh dekat dan boleh tersanggup, mana tak kelucu. Kelucu nyawa ni maksudnya melayan nyawa. Ialah dengan sebab makanan. Dengan sebab makanan. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita ni tak makan minum boleh hidup tak mati, boleh Allah Ta'ala nak buat itu. Tapi sunnatullah, adatullah, adat Allah Ta'ala, sunnah Allah Ta'ala telah menjadikan kehidupan kita manusia ini terbangunnya terlekatnya nyawa kita ialah dengan sebab makan. Dengan sebab makan. Maka kita makan tu nombor satu sekali ialah nak jaga nyawa. Wajib kita kena jaga nyawa kita. Itu makna itu sudah menjadi kaedah dalam agama. Maka nak jaga nyawa apa dia? Kena makan. Jadi maknanya keperluan yang paling terdesak ialah kita kepada sesuatu yang boleh mempertahankan nyawa kita ialah makan. Maka keperluan kita kepada makan ni sepura-pura untuk nak sanggup nyawa kita. Itu dia panggil keperluan yang paling terdesak. Dia panggil daruri. Keperluan yang sangat daruri, yang sangat terdesak, yang tak dapat hidup. Jadi ini adalah perkara yang paling utama dalam pencapaian kita di dalam kehidupan kita. Manakala tak dapat benda ni, maka jadi tergendalalah kehidupan kita. Yang termasuk dalam kategori makna daruriyat ini bukan saja bab makan minum, bukan perkara-perkara yang lain yang menjadi Allah panggil perkara yang asas pokok kepada menteras kepada kita ni boleh jadi hidup di atas dunia. Jadi maknanya bila kita sebut tentang keperluan kehidupan kita di atas dunia, perkara yang paling segera kita fahamnya ialah keperluan kita kepada makannya dan minumnya. Makan minum, kerana inilah jalan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang Allah Taala jadikan yang kita ni boleh jadi makna tersanggup nyawa ataupun boleh jadi hidup. Dan keperluan-keperluan lain itu adalah berada pada nombor-nombor ayat seterusnya. Dan selepas daripada daruriyat ini dia panggil pencapaian kita terhadap yang dinamakan sebagai hajiyat. Hajiyat maknanya keselesaan. Makna keselesaan dalam apa orang panggil bida ataupun perkara. Maksudnya makan ni. Makan yang kita nak makan nombor satu sekali nak sanggup nyawa, malah menjadi terlucu. Kemudian kita nak makan bila kita sudah ada keperluan begitu kita nak kepada yang lebih sikit yang nama dia selesa. Yang mana keselesaan ini kalau tidak ada, tidaklah terkendala kehidupan kita. Tak jadi tanda. Cuma dia panggil tak dapat menikmati makanan yang sedap. Makanan yang agak lebih tahu mana lebih luas lagi. Dan lebih pada itu lagi ialah dia panggil bermewah-mewah tasniah ataupun disebut juga sebagai kamaliyat. Mana bermewah-mewah dengan tidak ada sakit, tidak ada had, tidak ada sempadan. Masa ada orang panggil makan minum, orang panggil rumah, kenderaan, apa saja. Dia orang panggil berada pada 3 tahap ini. Tapi dalam kesemua itu di antara daruriyat ini keperluan asas ini pula dia ada yang paling utama. Jadi yang paling utama sekali kita ialah makan minum. Jadi dengan sebab itu apabila kita membahagikan kedudukan manusia ini dari segi keperluan dia ialah yang diaktifkan maksud kita bahagikan dia sebagai seorang yang fakir, miskin ataupun seorang yang kaya ialah berdasarkan kepada yang paling asas sekali ialah bab makan minum. Dan sebenarnya mana pakaian kita, keperluan rumah tangga itu pun termasuk juga. Tapi keperluan yang mana daruriyat yang paling utama pula ialah dalam bab makan minum. Jadi daripada hadis ini kita boleh faham yang pertamanya
secara direct, secara langsungnya ialah mengenyangkan oleh panggil perut yang lapar, dan secara umumnya adalah suatu isyarat bahasanya kita bersedekah itu kita bersedekah kepada orang yang memerlukan suatu perkara pada masa itu. Itulah makna yang terbaik. Maksudnya tidaklah semestinya orang panggil orang yang lapar, maksudnya nak kepada makannya. Jadi apa yang kita beri kepada orang ini tidak semestinya dalam bentuk makanan saja. Okey, seperti kita kata sekalian ni kita kena pandai-pandai. Dia kanut dalam bab sedekah ini yang pertama kita panggil menghilangkan kesusahan yang dialami oleh orang. Dengan sebab kalau lapar maksudnya menghilangkan kepedihan lapar. Maknanya menyelamatkan dia daripada orang panggil alam, daripada kepedihan, daripada kesakitan, daripada kesukitan. Yang keduanya pula orang panggil mana kita pemberian ini dia panggil dalam bab orang panggil memberi kesukaan. Mana kita mengembirakan hati orang. Jadi di antara perkara yang menjadi orang sangat suka ialah apabila dia mendapat benda yang dia sangat perlu pada masa itu. Umpama masa kita sekalian. Masa kita sekalian kadang-kadang yang susah kita dapat minyak masuk. Kadang-kadang gula dengan sebab permainan mereka. Ini sebab orang itu manja hakikatnya tidak senang tapi oleh kerana semua orang itu ambil kesempatan dia berlaku orang kecil, mana kedai kecil dia buat cara kecil, kedai besar cara besar akhirnya kita jadi masuk jadi maknanya kalau kita boleh dalam bab sedekah ini kita menyediakan apapun yang kita sedekahkan itu artinya pemberian yang kita sedekahkan itu ialah dalam bentuk benda yang orang sangat perlu pada masa itu. Maka itulah yang terbaik. Kerana yang pertama kita dapat orang panggil menghilangkan dia daripada kesusahan dan akhirnya membawa kepada bab maknanya kita menyukakan dia, memberi kesukaan kepada dia. Dan tidak adalah kesukaan yang paling besar ialah apabila kita terlepas daripada buruk ataupun daripada bahaya, daripada mudarat. Semua daripada mudaratnya ialah apa? Jadi itulah mana yang Nabi nak sampaikan di sini adalah tentang keutamaan dalam bab sedekah ini. Maknanya sasaran kalau panggil orang yang disedekahkan itu maknanya sasaran mana orang yang kita nak sedekah tu siapa dia yang terbaik. Maksudnya maksud perut yang lapar ini adalah simbolik juga kepada maksudnya orang yang berada dalam tahap cara kehidupan mana orang miskin, orang fakir. Dia fakir itu lebih dahsyat daripada miskin. Mana bersedekah kepada orang yang paling memerlukan. Itulah secara dasar atau secara umumnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus shadaqati an yata'allama al-mar'u al-muslimu 'ilman thumma yu'allimuhu akhahu al-muslima. Rawahu Ibnu Majah. Satu lagi hadis yang berkaitan dengan sedekah itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia ternyatakan akhir sanadnya sampai kepada siapa ke orang sahabatnya. Hadis yang berkaitan dengan sedekah dan apa yang boleh kita faham daripada hadis ini pula ialah bahawasanya sedekah ini bukan semata-mata berkaitan dengan harta benda. Kerana segera faham kita bila sebut kata sedekah kita nampak harta, nampak pitis. Jadi Nabi nak bagi kita faham bahasanya bila kata sedekah ni bukan berkaitan dengan harta sahaja. Mana skop sedekah itu sendiri adalah sangat luas. Mana secara umumnya sedekah ini makna sedekah itu sendiri sebagaimana kita dah sebut dah ni tapi maksud ianya ialah pemberian itu. Maka yang dinamakan pemberian itu boleh saja berbentuk harta benda ataupun kita kata fitih dan perkara-perkara yang lain. Juga orang boleh dikatakan sebagai pemberian. Jadi semua daripada sedekah yang sangat diutamakan lagi ialah mana kata Nabi afdalus shadaqati an yata'allama al-mar'u al-muslimu, bahawa belajarlah seorang Islam akan ilmu
Summa yu'allimu akhahul muslimah. Kemudian dia mengajarkan akan ilmu yang dia belajar itu kepada saudaranya yang Islam. Jadi ini maksudnya ialah sedekah dalam bab ilmu. Mana sedekah ilmu. Dan ini boleh juga masuk dalam bab dipanggil sedekah jariyah. Mana sedekah yang sentiasa mengalir, maknanya berterusan pahalanya, kebaikannya. Karena ilmu ini sifat dia ialah dia tidak berhenti. Manakala orang panggil ilmu yang disumbangkan itu pula diamali, kemudian disebarkan kepada orang lain pula, bermakna ilmu itu dia berterusan sehingga sampai hari kiamat. Sama ada diamali ataupun tidak diamali, disampaikan maklumat, pihak-pihak disampaikan ataupun diamalkan, itu bahagian lain pula. Mana orang beramal kerana kita mengajar dia ilmu itu. Ilmu ini ialah sebenarnya sebagai wasilah. Ilmu sebenarnya bukan maksud, ilmu itu bukan maksud, tapi ilmu sebagai wasilah, sebagai perantara jambatan untuk menyampaikan kepada yang pertama dalam bab iman, untuk menyampaikan kepada aqidatun shadiqah, mana akidah yang sebenar. Wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada iman yang sahih, mana iman yang sah. Karena macam mana kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenali dia. Jadi ilmu dalam akidah tauhid, ilmu sebagai alat untuk sampai kepada kita i'tiqad dengan i'tiqad yang sah. Yang dimaksudkan ialah kita nak i'tiqad, muqtaqadah ataupun akidah iman ini. Jadi untuk menjadikan i'tiqad kita terhadap akidah ini adalah benar, mana sah, maka kita kena tahu. Dan tahu itu sendiri membawa pengertian, maknanya kita tahu maklumat itu yang mutabaqah lil waqi'i, dengan waqi', dengan hal yang sebenar. Kalau umpama kita mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat dengan satu wahdaniyah, ya betul. Adapun orang Kristian mengatakan Allah Ta'ala itu adalah salah satu daripada akhunum ketuhanan, kepribadian Tuhan, maka itu tidak dinamakan ilmu. Sebab pengetahuan mereka itu menyimpan daripada realiti ataupun waqi'i, mana hakikat yang sebenar. Yang dikatakan ilmu itu mestilah mutabaqah, membetuli dengan waqi'. Jadi sebab itulah kita nak kepada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, supaya i'tiqad kita kepada Allah Ta'ala itu sahih, mana sah. Jadi maksudnya ialah daripada ilmu akidah kali ini ialah supaya kita boleh i'tiqad dengan i'tiqad yang sah. Jadi yang dimaksudkan ialah i'tiqad. Ilmu itu sebagai perantaraan, wasilah. Dan dalam bab syariat pula, dalam bab amal pula, ilmu itu sebagai penyampai kepada amalun sahihun, makna amalan yang sah, ibadatun sahihatun. Ilmu sebagai alat ataupun jabatan untuk sampai kita kepada amal-amal yang sah. Dengan sebab itulah apa-apa amal pun dalam Islam ini syarat sahihnya yang antaranya ialah al-ilmu, makna mengetahui. Contohnya semaya mengetahui dengan arah kiblat, panggil mengetahui masuk waktu, mengetahui kaifiat semaya, mana benar tahu. Buat tu buat dengan tahu. Bukan buat tu ittifaqi, maknanya kebetulan semua. Umpama semaya semaya kita tipu orang semaya, lagu aksi semaya tu ayolah pada zahir apa ya serupa orang semaya. Tapi kalau kita tak tahu mana rukunnya, adakah itu rukun ataupun sunnah, kok yang kita buat itu jadi maknanya benda itu tidak dihukumkan sebagai sah. Jadi mengetahui kalau bagi kaifiah ibadah hukum hakam supaya menyampaikan kita kepada amal yang sahih, mana amal yang sah di sisi syarak. Jadi maknanya ilmu ini adalah sebagai alat, sebagai alat untuk menyampaikan kepada maksud asanilah dalam bab aqaid iman, supaya sampai kepada i'tiqad yang betul, yang shadiqah, dan dalam bab syariat supaya sampai kepada amal yang sahih. Jadi di sini maknanya Nabi tidak disebut ilmu apa-apa, tapi khususnya dalam pengajian ilmu bahasa, apabila
di ditolokkan makna disebutkan. Mana sini mana dia tak sebut apa ilmu, mana sebut satu ilman maknanya itu umum. Ilmu apa-apa, walaupun ilmu dunia sekalipun, ini boleh masuk juga. Jadi kerana sini dia tidak khusus. Kalau khusus, Nabi akan sebut dengan ada alif lam. Barulah di Allah panggil difadilkan kepada suatu ilmu yang khusus. Sebagai maksudnya ilmu agama. Kerana selain daripada ilmu agama, ilmu dunia juga memberi manfaat kepada manusia. Jadi tiap-tiap ilmu manfaat pokok Imam Ghazali seringkali menggunakan istilah al-ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat dan memberi kebaikan, memberi manfaat kepada manusia. Jadi yang memberi manfaat itu bukan sahaja ilmu agama semata-mata. Dan ilmu agama sekalipun kalau tak jadi manfaat kepada orang itu, pemilik ilmu itu, sahibul ilmi itu ilmu itu. Apa makna dia panggil tidak ilmu memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat, yakni ilmu yang menjadikan dia tu takut kepada Allah SWT, semakin bertakwa kepada Allah SWT. Kalau umpama untuk fakih, mana orang ahli fikih, ahli fiqh maksudnya yang mengetahui banyak hukum hakam Allah SWT, tapi berani kalau panggil tidak, mana berani melakukan perkara yang bercanggah dengan hukum hakam Allah Taala, itu dia panggil ilmu dia tu tidak memberi manfaat kepada dia. Ilmu yang manfaat ini ilmu yang menyebabkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seumpamanya orang yang sudah ada ilmu Islam, mana selengkapnya pada peringkat yang paling asas, kemudian ditambahi dia belajar ilmu perubatan umpamanya seperti para doktor, mana doktor yang mengkaji bahagian tubuh badan manusia, maka dengan asas ilmu Islam yang betul yang ada pada diri dia, bila dia tahu kejadian manusia ni begitu begini dengan tafsirnya terperinci, itu menyebabkan dia bertambah takzim, rasa kagum terhadap kejadian itu, anu membawa kepada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kejadian-kejadian ini kalau jadi apapun itu anunya itu membawa kepada dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ilmu melalui ilmu perubatan, melalui ilmu apa-apa pun tak ada kira. Maka ilmu itu dikatakan sebagai ilmu yang nafi', mana ilmu yang memberi manfaat. Sebab itulah Imam Ghazali dalam mana-mana kitab dia pun bila dia sebut kata ilmu, maknanya dia akan sebut umpamanya dalam kitab Bidayatul Hidayah dia, dia tak lepas pada peringkat permulaannya. Bila dia sebut ilmu, dia tidak ditolak, dia kaitkan dengan nafi', mana ilmu yang memberi manfaat. Begitu juga dalam doa kita, jangan kita lepaskan. Bila kita kata kita nak ilmu, sebutkan kaitkan dengan al-ilmu nafi', mana ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang boleh membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara sedekah yang paling afdal ialah seorang itu, seorang Islam itu dia belajar ilmu, satu ilmu ilman, maknanya sebarang ilmu. Kemudian dia mengajarkan akan ilmu itu sini, dia belajar sini, saudaranya yang Islam dengannya, maknanya seagama, maknanya adik-beradik, mana pada agama. Maka itu semua daripada dia panggil sedekah yang paling utama. Kerana asas dia ialah kalau panggil agama kita ini Nabi sebut dalam hadis lain ad-dinu nasihah. Agama itu ialah nasihat. Nasihat maksudnya ialah kita nak kebaikan kepada orang Islam yang lain. Supaya kita nak kebaikan kepada diri kita sendiri. Nasihat menurut ayat semua bukan maksud kita duk ngepet, duk bobel, duk goyang, itu bukan makna nasihat. Nah itu dia panggil sebahagian kecil daripada makna nasihat. Mana seorang yang nasihat muallim nasih, muallim mana guru yang nak kebaikan kepada anak-anak murid dia. Tabibun nasih, tabib, pengamal perubatan mana doktor yang nasih, yang nak kebaikan kepada pesakit-pesakit dia. Dia sebab doktor-doktor ni pun dia ada kena juga. Ada kena. Maksudnya dia melakukan amal itu ialah untuk orang panggil keuntungan dunia dia ataupun apa-apa saja. Begitu juga muallim yang tidak ada sifat nasihat ini. Apa ada juga nah sebab tu mana muallim dan tabib ini dia sangat perlu mempunyai sifat nasihat. Dan seumumnya kita orang Islam, maknanya kita kena ada sifat orang panggil nasihat
mana nak kebaikan kepada orang Islam yang lain. Bila kita sudah ada istiqdad ini, persiapan, orang panggil prinsip ini, yakni kita nak kebaikan kepada orang Islam yang lain, maka inilah akan berlaku kebaikan kita secara berterusan kepada setiap orang Islam yang lain, sekaligus terhindar kita daripada penyakit dengki, mana hasad dengki. Kalau lawan kepada nasihat itu ialah hasad. Hasad kita tak suka, kalau orang lain itu mendapat nikmat, bahkan kita nak kalau nikmat itu boleh jadi hilang daripada diri dia. Atau mana hasad, walaupun kita tidak pernah berusaha sekalipun untuk menjatuhkan dia, tak apalah. Semata-mata ada dalam hati kita, kita ingin orang lain, yakni saudara kita yang Islam dengan kita, mereka itu hilang nikmat, nikmat yang sudah ada dah, mana hilang daripada diri mereka, maknanya itu dia panggil kita tidak nak kebaikan kepada orang Islam yang lain. Jadi di atas kesedaran apa yang kita belajar suatu ilmu, sudah tentulah di atas kesedaran keinsafan kita, bahasanya ilmu ini adalah keperluan untuk kita mencapai kebaikan apapun dunia, baik akhirat. Jadi ilmu yang sama yang kita pelajari itu juga kita ajar kepada manusia lain, yakni orang Islam yang lain. Sudah tentulah dengan perasaan, dengan kehendak, keinginan kita supaya mereka juga mendapat kebaikan yang sama dengan kita. Maka ini akan membawa kepada suatu peringkat dia panggil kesempurnaan iman. Yang Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya yang se-Islam dengan dia, supaya dia kasih kepada dia sendiri. Hari ini cuba kita tunjuk siapa dia kau yang memiliki sifat ataupun sikap yang sendiri. Dia saja dia kasih kepada saudara dia yang se-Islam dengan dia, supaya dia kasih kepada diri dia sendiri. Seorang dari 1000 pun rasa tak ada, seorang dari 1 juta pun tak tahulah. Kerana apa yang ada sekarang, dan kita juga dapat kita sendiri pun masing-masing dah ada sifat pentingkan diri kita sendiri. Kita tak kisah kalau orang tak dapat kebaikan, asalkan kita dapat sudah. Kalau kita sudah terlepas daripada mudarat, alhamdulillah. Orang lain tak lepas itu dia. Masing-masing pandai-pandai, masing-masing pandai-pandai bawa diri. Itu bukan ajaran Islam. Islam mana kalau kita lepas sudah terlepas daripada satu mudarat, jangan kita rasa seronok, suka, gembira, sementara saudara kita yang ini orang se-Islam dengan kita masih lagi Allah panggil tidak terlepas daripada mudarat tu. Maksudnya kita kena janda, kita kena tolong bantu dia terlepas daripada mudarat itu. Kalau kita sudah mencapai suatu kejayaan, suatu pencapaian, tak kira apa pun, jadi kita seronok sore ni. Ini kita nak seronok, nak suka kita, keluarga kita saja. Itu dia panggil sikap mementingkan diri sendiri. Itu makna dia panggil jauh daripada semangat an-nasihat. Semangat an-nasihat itu adalah semangat agama, supaya kita ni orang Islam ni nomor satu sekali peringkat asalnya dia tidak menyakiti orang Islam yang lain. Kemudian dia memberi manfaat, sumbangan kebaikan kepada orang lain. Diri dia jangan jadi punca orang lain tersakiti. Itu yang Nabi kata, al-muslimu man saliman muslimuna min yadihi wa lisani. Orang Islam yang sempurna itu ialah yang mana orang Islam yang lain selamat, mana sejahtera daripada tersakiti oleh sebab tangan dia dan juga lidah dia. Dia kerana sumbangan kepada menyakiti orang ini, dua nilai paling besar sekali, lidah dengan tangan. Lidah banyaklah perkataan kita boleh menyakiti orang kita tak kenal. Pagi hari lagi kita tutup orang di atas jalan radio ada bahasa-bahasa terketuk hati orang pergi jalan pergi video orang panggil asalnya molek comel molek, tapi tak bahasa-bahasa kita dia kosan. Itu maknanya banyak kawin, terlalu banyak dah hal-hal yang orang panggil kita menyakiti dengan sebab lidah kita. Tangan hari ini lebih power lah. Dah ada banyak kawin tangan ni lah juga yang lu letak-letak orang panggil kita nak dengan tangan itu lebih hebat lagi daripada mulut daripada lidah hari ini. Orang panggil kita dengan untuk letak-letak tu tangan lah. Tanda tangan sign untuk memudaratkan manusia itu pun tangan juga, kerja tangan. Semuanya adalah kerja tangan. Jadi orang Islam
kesempurnaan Islam seorang Islam itu pada tahap yang paling asalnya tidak diri dia apa-apa yang terbit daripada diri itu janganlah menyakiti orang Islam yang lain. Nah itu situ orang panggil sekurang-kurangnya kita kena duduk sebagai Muslim, sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu ialah memberi manfaat kepada kehidupan orang lain. Makna membuat jasa, berbakti kepada manusia yang lain. Mana menjadi syarat kepada orang lain itu mendapat kebaikan. Maka inilah yang dikatakan sebagai an-nasihat. Makna nasihat, maknanya sebagai seorang Islam, kita sepatutnya ada satu sifat dalam hati kita. Kita nak orang Islam yang lain dapat kebaikan seperti kita itu. Umpama kita mari semaya Jumaat, apa yang kita mari semaya Jumaat? Walhanya semaya Jumaat pun boleh juga. Di atas kesedaran kita, bahasanya semaya Jumaat ni penting. Apa dia penting? Yang ni banyak perkara mana dari segi pahalanya, dari segi perkara yang lain banyak perkara. Jadi kalau kita dah tahu dan sedar bahasanya semaya Jumaat ni menguntungkan bagi kita, mengapa kita tidak mengajar orang lain untuk bersama-sama? Maka kita dah ajak orang lain, mari kita semaya Jumaat tu makna setengah daripada makna nasihat. Bapa nasihat, yang kita lebih ajak orang itu kalau kita nak dia dapat keuntungan supaya kita dapat, bermakna kita nak dia juga dapat kebaikan. Ini dalam bab agama ni kadang-kadang orang yang berlebah-lebah sekalipun dia duduk berlebah-lebah diri dia seorang. Makna dia rela orang lain tu duduk dalam keadaan sulmah, dalam keadaan kejahilan, duduk dalam keadaan tak buat ibadat. Dia rasa tak apa. Dia rasa cukup kalau dia sudah dapat keuntungan, dia sudah selamat daripada bahaya yang ni api neraka. Dia tahu begitu. Dan kalau dapat keuntungan dengan orang panggil apa yang dijanjikan oleh Allah Taala, dia tak kisah kalau orang lain itu pada masing-masing. Itu bukan apa yang diajarkan oleh Islam. Islam kita menjadi sebab kepada orang lain mendapat kebaikan. Jangan dari sebab orang lain itu makna tersakiti ataupun mendapat mudarat. Maka setengah daripada manfaat yang besar dari kehidupan manusia ialah ilmu. Untuk mencapai maksud apapun dunia ataupun akhirat ialah melalui ilmu. Jadi mengajar manusia ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia, demi mencapai manfaat dan maslahat dunia. Yang mana maslahat dunia itu juga sebagai audah ni persiapan kepada orang panggil ibadat ataupun agama. Maka dia juga orang panggil akhirnya menjadi ibadat juga. Mana perkara dunia kalaulah kita kosakkan, itu bergantung kepada kosak. Kosak kita sebagai undah dipanggil pertolongan ataupun persiapan untuk kita ada kekuatan untuk mengamalkan amal-amal Islam. Itu bermakna amal dunia itu sendiri menjadi orang panggil ibadat juga. Itu bergantung kepada kosak. Adapun amal akhirat itu memang ada amal ibadat yang khusus, memang dia itu ibadat. Itu tidak perlu dikosakkan sebagai ibadah. Hanya perlu kita kosak makna niat untuk nak mengesahkan ibadah. Adapun amal-amal dunia lain kita perlu kosakkan dia itu sebagai wasilah kepada orang panggil ibadah. Makna baik orang panggil cari rantau, cari rezeki, ataupun hal-hal yang lain. Pergaulan kita dengan manusia, kita jadikan pergaulan kita, musahabah kita dengan manusia ini sebagai orang panggil untuk menguatkan agama. Barulah itu mana kita dapat orang panggil keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyumbangkan ilmu kepada manusia itu satu sedekah yang sangat besar. Tetapi Nabi menyebut mula-mulanya ialah orang yang belajar menuntut ilmu. Sebab apa? Supaya kita tahu makna sebelum daripada kita bersedekah dengan ilmu ini, makna memberi sumbangan ilmu kepada orang lain, kita sendirinya kena belajar dulu supaya kita sampai kepada ilmu yang sahih, ilmu yang sah, ilmu yang betul. Baik dalam bidang apapun, barulah kita boleh mengajar manusia. Ini terkadangnya maknanya ilmu yang kita miliki itu makna tidak sah kerana kita tak belajar. Itu makna salah. Makna itu akhirnya makna walaupun matlamat kita nak tolong orang, nak memberi sumbangan, berbakti kepada orang, tapi apa yang kita ajari itu maknanya tidak betul, itu dah jadi salah besar dulu. Jadi pastikan bahasanya kita mendapat ilmu yang sahih dulu. Cara dia ialah dengan belajar mengikut kaedah-kaedah dia, mengikut orang panggil syarat-syarat dia lah. Jadi makna ini
belajar suatu ilmu, kemudian Allah panggil mengajar manusia yang lain pula dengan ilmu ini suatu amal sedekah yang sangat diutamakan. Itulah maknanya Allah panggil apa yang kita boleh ambil sebagai kesimpulan daripada hadis ini. Dan hadis yang terdahulu, maksudnya amal sedekah ini suatu amal yang sangat lebih di antara amal-amal Islam yang lain. Karena Allah panggil amal sedekah ini memerlukan kepada suatu tingkatan mujahadah yang sangat tinggi. Karena amal sedekah ini suatu amal yang berat menisbah kepada tabiat kita yang telah ditabiikan, perangai kita yang telah diperangaikan, yang telah menjadi Allah panggil adatullah terhadap makhluk dia, dengan Allah panggil sifat sayang kepada harta. Jadi untuk kita menepasi Allah panggil daripada belenggu sifat ini, itu perlu kepada mujahadah. Mana mujahadah kita berlawan yang ini dengan ilmu, yang ini dengan bahasanya harta benda ini Allah panggil pemberian Allah Taala, pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa amal ini akan memberi keuntungan yang sangat besar kepada kehidupan kita di akhirat belum. Itu kita berlawan. Berlawan lagi mana? Berlawan kalau aku ikut kira Allah ni titip hasil titip dulu aku. Bukti ini sedekah banyak aku nak guna untuk keperluan aku, bukan keperluan sebenarnya untuk yang lebih daripada keperluan, tapi kita tak sanggup dah. Karena kita nak untuk bermewah-mewah, jadi mengurangkan harta kita. Itu kalau tu maknanya syaitan bertubi-tubi. Dia kata rugi. Syaitan makna tak berhenti dulu kata rugi. Capur pula dengan sifat kita misalnya kepada harta. Jadi maklum. Itulah maknanya Allah panggil kita bermujahadah. Begitu juga ilmu ni dia tidak suka harta. Harta ni bila kita belajar pada zahirnya dia akan jadi kuil. Tapi ilmu dia berbeza. Sifat ilmu dia berbeza. Ilmu ni bila kita beri kau dia tak jadi kuil sedikit pun. Bukan dia semakin bertambah, karena di sana nak disebut bahasanya siapa dia yang mengajar panggil mana Allah tak ada tambah hati, mana tambah ilmu dia. Jadi bukan Allah panggil dia. Kalau harta kita boleh nampak macam dua. Pada zahirnya nampak dua, tapi pada hakikatnya dijanjikan kepada kita benda itu akan diganti bukan dengan seumpama misal hidup pakai ditarifkan dulu. Cuma kita tak rasa, kita tak sedari. Kita tak nampak rasa pertambahan itu bila masuk di mana. Itu tidak disebut. Tapi akhirnya kalau kita panggil duduk sebagai kita imbau semula apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah kerugian harta benda umpamanya itu hakati balik. Bukanlah makna kalau kita ni habis hartanya ambil koin curi koin atau kebakaran, patut kita menjadi sesuatu beda gitu. Itu bagi mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebaikan kepadanya, sama ada sedikit atau banyak, semuanya jadi baik berlaku kepada dia. Dengan sebab itu, tidak menjadi halangan kepada kita untuk melakukan amal sedekah ini. Sama ada kita tu ada banyak, mana rezeki kita luas atau rezeki kita sempit, juga tidak menjadi hambatan dan halangan untuk kita melakukan amal sedekah. Ilmu sedikit atau ilmu banyak juga tidak menjadi halangan. Jangan kita nanti nak jadi ambil dulu, ilmu tu banyak dulu, baru kita nak infakkan ilmu. Sekadar ilmu yang kita ada, itulah. Begitu juga harta. Jadi nak jadi orang yang pemurah ni tak nanti fikir banyak atau harta banyak. Kita boleh lihat dalam masyarakat kita, orang yang ada sifat murah ini, tak nanti orang kaya. Tengok orang panggil apa nama penjual-jual peraih-peraih, orang panggil di atas pasar di mana-mana saja tempat kita dia jadi amal dia. Kalau kita beli itu, kalau kita beli saja tentu harga saja lah, berapa dia beli. Itu sudah betul langsung mana sikit-sikit, nampak sikit. Tapi nak orang dah betul lah. Dia buat. Tapi setengah tempat ni, dia tak ada sifat lagi. Dia bakal betul steril. Jadi kalau beli banyak tu, harga sekian banyak pula banyak tu, tak ada sikit apa pun. Maknanya tak ada orang panggil bahagia itu dia nak tabar. Jadi cara mana lagi? Kalau dia nak infak dengan cara lain tu, mana tidak dah. Jadi itulah cara tu. Jadi setiap orang dia kena lihat. Allah panggil jalan yang Allah panggil yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya, untuk kita ambil dengan jalan itu atau kelebihan itu untuk melakukan amal Islam. Sama ada Allah panggil amal bukan sahaja amal sedekah, bukan amal Islam yang langsung gitulah.
apa saja kelebihan yang terlebih banyak dengan tenaga kesehatannya seperti kita kata semaya, itu maknanya orang panggil kelebihan yang terlebih banyak itu untuk memungkinkan kita dapat meraih pahala yang banyak dengan ibadah semaya umpamanya. Jadi apa saja jadi termasuklah harta benda di antara aset yang boleh kita gunakan untuk meraih pahala daripada Allah Taala, bukan sahaja harta yang melibatkan apa saja sumbangan kita, pemberian kita kepada manusia, kepada umat Islam yang lain, bukan mengembirakan orang lain dengan apa cara sekalipun, dengan senyuman yang manis pun dianggapnya sebagai sedekah. Seterusnya hadiah seterusnya afdalul ibadati ajran sur'atul qiyam min 'inda al-marid ila Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaliqin wa inabatal mukhlisin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.